yang melibatkan penjualan tanah dan pembangunan di tapak bekas ataupun tapak sejarah dulu yang lama. Dan pada hari ini terima satu penjelasan yang cukup baik daripada pihak UDA, terutamanya yang melibatkan kedudukan kewangan UDA. Kita ada tanggapan bahawa UDA ini adalah agensi kerajaan yang masih lagi wujud untuk memajukan agenda Bumiputera, yang ramai sama ada tidak sedar ataupun sengaja tidak ketahui adalah bahawa UDA sudah menjadi satu syarikat. Dulu disenaraikan, sekarang ini tidak disenaraikan lagi, dipindahkan senarainya daripada Bursa Saham Kuala Lumpur. Dan seperti mana syarikat biasa, dia ada tanggungan dan liability. Dan liability ataupun hutang UDA cukup besar, ya, yang perlu dibayar. Faedahnya perlu dibayar, prinsipal dia juga perlu dibayar semula kepada bank-bank, kepada kerajaan sendiri. Dan satu hutang yang cukup besar. Dan ini menyebabkan UDA terpaksa membuat beberapa keputusan pengurusan untuk memastikan bahawa aliran tunai UDA untuk membayar hutang dan untuk membangunkan projek-projek lain dapat dibuat dalam masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sebagai parti politik ataupun gerakan politik yang prihatin dengan agenda Bumiputera, kita telah tanya pihak UDA apakah peranan UDA dalam status atau kedudukan pada hari ini menjadi syarikat swasta yang terpaksa mencari aliran tunai untuk membantu golongan Bumiputera, terutamanya di kawasan bandar. Dan jawapan yang kita terima daripada pihak UDA dan penerangan yang kita dapat adalah cukup baik. Dan salah satu poin yang saya ingin tegaskan adalah dalam contohnya projek pembangunan Bukit Bintang City Centre yang akan dibangunkan di tapak penjara budi yang lama. Satu pembangunan komersial yang besar yang meliputi 30% daripada pembangunan keseluruhan. 30% daripada pembangunan keseluruhan adalah pembangunan pusat komersial yang akan diberi tumpuan kepada peniaga-peniaga bumi. Jadi bagi saya itu adalah satu contoh bagaimana UDA masih lagi mainkan peranan. Sebab kalau kita tengok dari segi tapak komersial, tapak perniagaan di kawasan pusat bandar Kuala Lumpur dan Bukit Bintang ini amat kecil sekali, amat terpencil sekali lokasi yang ada mungkin hanya Bazar Bukit Bintang, itu pun agak besar. Jadi usaha UDA untuk membangunkan pusat perniagaan yang meliputi 30% daripada pembangunan di BBCC ini, kita mengalu-alukan. Dan Pemuda UMNO puas hati dengan penjelasan daripada pihak urusan UDA mengenai komitmen mereka dalam tekangan kewangan, dalam tekangan aliran tunai yang ada pada hari ini untuk terus membantu agenda Bumiputera dari segi pembangunan kompleks perniagaan, dari segi perolehan mereka sendiri, dan juga kontraktor yang dilantik oleh UDA untuk projek-projek pembangunan mereka. Sebahagian besar, hampir 90% adalah kontraktor Bumiputera. Jadi saya harap bahawa apa saja masalah yang telah dibangkitkan selama ini, Pemuda UMNO terima dengan baik penjelasan daripada pihak UDA. Saya secara pribadi dan mewakili Pemuda UMNO, kita rasa bahawa semua masalah tersebut telah dijawab dengan baik. Contohnya isu penjualan tanah di Jalan Sultan Ismail adalah satu keperluan daripada UDA untuk memastikan bahawa ada cukup aliran tunai, ada cukup dana untuk menampung aliran tunai yang begitu besar untuk tiap-tiap bulan semata-mata nak servis hutang yang ada. Yang keduanya, ini soal dasar. UDA adalah syarikat pada hari ini. Sekiranya kita masih lagi mempunyai pemikiran yang lama yang menganggap bahawa UDA ini semata-mata untuk membantu Bumiputera, tak kira kos, tak kira masa depan UDA itu sendiri, maka kerajaan kena buat keputusan sama ada nak biar UDA sebagai satu syarikat yang boleh membangunkan kawasan-kawasan yang baru, menerokai kawasan-kawasan yang baru, contohnya
Pinang, ada tanah di Ceras, boleh dibangunkan tanah baru, ataupun dijadikan agensi kerajaan semula. Kalau dijadikan agensi kerajaan semula, malah boleh lah. Malah tanah Bukit Bintang City Centre di Penjara Kudu itu pun boleh dibangunkan rumah kos rendah. Tapi yang bayar kerajaan, yang bayar rakyat. Tak ada pulangan. Sebab kalau kita nak buat rumah kos rendah, mampu milik kos rendah di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, tidak ada mana-mana pemaju swasta yang akan buat, sebab sudah pasti tidak ada pulangan. Harga pasaran untuk tanah tersebut terlalu tinggi. Jadi apa yang UDA telah buat supaya pemaju ataupun projek dibangunkan di Bukit Bintang City Centre itu dapat juga satu portion yang besar untuk pusat perniagaan yang dikeraskan untuk Bumiputera adalah bagi saya cukup baik. Dan penjualan tanah dalam Sultan Ismail bukanlah dijual dengan harga yang murah, dijual dengan harga yang di atas harga atau nilai pasaran, untuk memberi dana kepada UDA supaya dapat teruskan perniagaan. Jadi kesimpulan saya pada hari ini, yang pertamanya Pemuda UMNO kita terima dengan baik penjelasan daripada UDA. Saya kagum dengan hala tuju yang telah ditetapkan oleh Datuk Pemerintahan, sebab beliau memahami agenda Bumiputera pada hari ini bukanlah agenda yang lama, agenda yang berdasarkan kepada handouts, tetapi agenda survival, viability. Bagaimana kita nak pastikan bahawa untuk jangka masa panjang UDA dapat survive dan dapat menyediakan peluang yang bagi saya lah yang terbaik, contohnya pusat perniagaan komersial di Bukit Bintang City Centre. Itulah sebab saya datang pada hari ini, sebab Pemuda UMNO kita juga perlu membantu memberi penjelasan. Saya harap mereka yang terus mengkritik UDA ni boleh bijak atas bumi yang nyata. They have to face the reality of the situation today. Sekiranya UDA buat keputusan berdasarkan kepada premis mereka, saya percaya UDA tidak akan dapat survive. UDA tidak akan dapat long term viability. Dan sekiranya UDA tak dapat survive, mereka terpaksa lelong land bank mereka, sebab banyak sangat hutang. If anybody else can come up with a suggestion how they can service loans worth just servicing the loan, not repaying the loan, but servicing the loan to the tune of millions every month, tens of millions every month, every year, millions every month, then I think UDA is willing to listen. But UDA has no choice today but to dispose of some of the assets and to enter into joint venture agreements, for instance in the case of Kudu Jail, simply because it doesn't have the capacity on its own to develop. And I believe, having been briefed on the plans for Kudu Jail, I think it's quite a good development, and the return in kind for UDA and for Bumiputera in terms of the retail sector is, I think, sufficient for Bumiputera retailers. Dan kita buat tanggapan bahawa di Kudu, di Zapak Kudu, Bukit Bintang City Centre ni akan ada satu terminal bersepadu untuk pengangkutan yang termasuk monorail dan juga bas. Dan tempat ini akan dibanjiri dengan pengunjung, sebab kalau tak silap saya ratusan ribu pengunjung akan datang melalui bas. Jadi pusat perniagaan komersial di situ adalah pusat perniagaan komersial yang viable, dan sekiranya bagi kepada pengusaha dan peniaga Bumiputera, saya percaya ini adalah satu peluang yang baik bagi mereka. Cuma benda ni kita kena highlight, this is the new way of pursuing the Bumiputera agenda, but providing them with opportunities, not handouts, because as we know, handouts has not worked over the last 15 to 20 to 30 years. So we have to give them opportunities, and I think UDA has done the right thing. Untuk perolehan, untuk contohnya kontrak pembangunan, dan juga untuk pemaju yang terlibat bersama dengan UDA untuk projek-projek UDA, kalau tak silap saya, lebih daripada 90% adalah kontraktor dan pemaju sekarang. Kaki tangan tu saya cakap lah 99% adalah Melayu. Tapi untuk pembangunan UDA, kontraktor dan juga pemaju
lebih daripada 90% adalah perempuan. Dari segi penyelenggaraan juga lebih daripada 80%. Ada setengah benda, ada setengah servis, contohnya servis lift yang tak ada syarikat putra tak boleh buat apa. Tapi dari segi pemaju, dari segi pembekal, dari segi kontraktor, 90% putra. Sama ada pemaju ataupun sama ada kontraktor tu akhirnya dia Alibaba, kita tak tahu lah. Tapi dia akan bagi kepada putra 90%. Jadi bagi saya itu cukup baik. Tapi ada yang keluar Maincon untuk pembangunan BBCC Component. Okey. Untuk Maincon BBCC ini saya tak nak komen banyak sangat, tetapi keputusan Maincon ataupun pemaju utama ataupun pemaju bersama bagi BBCC ini bukan keputusan ini adalah keputusan kerajaan Malaysia.